Buletin Didik 3 Oktober bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat. Seramai 47,000 pelajar memulakan sesi persekolahan secara bersemuka di Terengganu, Kelantan dan Pulau Langkawi hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata, pengoperasian secara keseluruhan berjalan lancar dan teratur dengan semua pelajar dan guru mematuhi garis panduan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM. Dan Alhamdulillah secara keseluruhannya kita lihat sekolah dapat beroperasi dengan baik. Tata cara dan garis panduan yang telah ditetapkan juga dipatuhi dengan baik. Dan kita lihat murid-murid cukup bersemangat untuk kembali semula ke sekolah, bertemu dengan rakan-rakan mereka, bertemu dengan guru-guru mereka. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan sesi persekolahan di Terengganu sebelum sesi lawatannya berakhir di Sekolah Menengah Sains Dungun siang tadi. Di Terengganu sahaja seramai 35,438 pelajar kembali ke sekolah melibatkan calon CJ Pelajaran Malaysia SPM, calon CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, murid berkeperluan khas, program pendidikan khas integrasi dan prasekolah. Dalam pada itu, Dr. Razif berkata lebih 80% pelajar tingkatan 5 dan 6 di seluruh negara sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Jelasnya pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar tingkatan 1 hingga 5 sehingga kini berjalan dengan baik. Dalam pada itu, tinjauan ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Raja Sakti di Kota Baru mendapati pelajar mula tiba di pekarangan sekolah seawal jam 7 pagi. Mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan suhu badan dan merekodkan kehadiran dalam buku laporan yang disediakan pihak sekolah. Kebanyakan pelajar, khususnya pelajar tingkatan 6, berasa lebih yakin untuk kembali ke sekolah memandangkan ramai antara mereka sudah divaksin. Rasa happy sangat sebab lama duduk rumah. Jadi bila main sekolah tu rasa lebih semangat nak belajar. Takut tu memang takut tapi kita kena jagalah macam bawa hand sanitizer ke. Lepas tu cuci tangan, pakai mask. Okey, tapi adalah tak boleh nak fokus juga sebab kan duduk rumah. Bila masuk kelas ni Rasa happy lah sebab kan nak pergi esok dah mudah lah nak belajar ke apa. Masa ni tinggal ke tak? Tinggal lah sikit-sikit. Lepas tu bila mari ni rindu ke apa duk pun? Rindu nak jumpa saing-saing nak belajar. Bukan suatu perkara yang mudah untuk mendekorasikan sekolah dalam masa yang sama mencipta ruang ilmu yang lebih santai untuk pelajar yang meneroka pelbagai kemahiran dalam suasana yang kondusif. Penghasilannya pasti menuntut tahap dan daya kreativiti yang tinggi. Kejutan itu dilakukan Sekolah Kebangsaan Santan di Kangar Perlis sebagai menyambut kehadiran semula murid ke sekolah esok setelah sekian lama mereka menjalani pembelajaran secara dalam talian di rumah. Menjengah masuk ke kawasan sekolah ini, auranya tampak begitu luar biasa. Hasil sentuhan guru bersama kaki tangan sekolah dan pekerja pembersihan, wajah sekolah berusia 96 tahun ini berubah hampir 360 darjah. Transformasi dalam tempoh 3 bulan ini melibatkan keseluruhan kawasan persekitaran dan bangunan sekolah, bermula dari bilik darjah hinggalah ke dalam tandas. Dengan berkonsepkan suasana ala kafe, perubahan itu nanti diharap dapat menyuntik kehadiran penuh pelajar ke sekolah yang sebelum ini mengalami kemerosotan. Jadi perubahan yang kami buat sini adalah setakat ini adalah 90% lah daripada yang sebelum ni. Saya hampir 3 bulan lah menguruskan sekolah SK Santan ni. Saya menukar, redesignkan bilik-bilik khas, bilik-bilik yang ada di sekolah ini menjadi yang lebih menarik untuk menarik minat murid datang ke sekolah, termasuklah cikgu sekali. Menurut Cikgu Syagul, hampir keseluruhan dekorasi itu menggunakan pelbagai barang terpakai dan terbuang seperti bingkai dan papan meja serta kerusi-kerusi lama. Sebatang pokok tua yang ditebang di pagar sekolah juga katanya akan dijadikan sebagai meja dan kerusi untuk diletakkan di laman sekolah. Lebih dari itu, barangan yang dibeli seperti cat dan lampu menggunakan duit jualan sekolah yang dicampur bersama sumbangan guru dan Persatuan Ibu Bapa dan guru PIBG sekolah. Kebanyakanlah 80% adalah bahan-bahan yang terbuang dan kita 100% kita tak menggunakan swasta lah. Kita buat sendiri semua. Kita tak panggil orang luar untuk dekor. Kita buat sendiri dekor dengan cikgu-cikgu, PPM dan AKP sekolah ini membantu. Difahamkan Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Osman telah mengadakan kunjungan ke sekolah ini bagi melihat hasil transformasinya pada minggu lepas.
Lebih dari itu, pihak sekolah juga sedang berusaha memanfaatkan kembali sebuah bangunan berusia 50 tahun di situ untuk dijadikan perpustakaan yang dijangka siap beberapa minggu lagi. Perpustakaan itu turut menempatkan beberapa koleksi barangan antik yang disumbangkan pihak PIBG sekolah dan penduduk setempat. Selain itu, sekolah berkenaan juga mempunyai sebuah bilik khas yang dilengkapi teknik layar hijau atau green screen dan akan dimanfaatkan muridnya kelak. Kementerian Pendidikan tetap dengan pendirian untuk memulakan takwim sesi persekolahan tahun depan pada bulan Mac. Ketetapan itu dibuat berdasarkan perbincangan dan penelitian yang mendalam dengan pelbagai pihak termasuk Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di beberapa negeri, pengetua serta guru besar. Dan kita yakin bahawa pendekatan ini memberi ruang yang cukup pada anak-anak kita untuk diasah dan dipastikan supaya sekurang-kurangnya mereka dapat menguasai tahap penguasaan minimum yang diperlukan sebelum mereka naik ke kelas berikutnya. Datuk Dr. Razi sebelum ini dilaporkan berkata takwim penggal dan cuti persekolahan 2021 yang sepatutnya berakhir pada Disember tahun ini akan dilanjutkan hingga Mac 2022. Ini membawa maksud bahawa peralihan kelas hanya akan berlaku pada Mac sekaligus memberi tempoh 2 bulan untuk proses intervensi sekiranya ada murid-murid yang keciciran. Bertemu kembali. Semua kontraktor yang terlibat dengan pembinaan atau proses naik taraf sekolah daif diingatkan untuk mematuhi jadual tarikh siap projek terbabit berdasarkan surat setuju terima SST yang diberikan. Ia bagi memastikan bangunan sekolah yang dinaik taraf itu dapat digunakan dan sekaligus tidak mengganggu sesi persekolahan di sekolah terbabit. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin berkata secara purata jadual siap sesebuah projek pembinaan semula atau naik taraf itu adalah antara 18 hingga 22 bulan bergantung kepada lokasi sekolah terlibat. Namun begitu terdapat juga kelewatan berlaku disebabkan beberapa perkara seperti bahan binaan terhad atau lambat diperolehi, isu mengenai pengambilan tanah dan pandemik COVID-19. Keadaan itu mengakibatkan kontraktor terlibat tidak dapat memulakan kerja-kerja pembinaan selepas penerimaan SST sekaligus menyebabkan berlaku kelewatan dalam penyampaian projek terbabit kepada Kementerian Pendidikan. Kerajaan ataupun KPM akan sentiasa cari jalan bagaimana untuk mempermudahkan proses pelaksanaan setiap projek itu. Kita akan berbincang dengan agensi kerajaan terlibat, Jabatan Tanah, JKR, PBT termasuk juga untuk mempermudahkan pelaksanaan projek untuk menyelesaikan isu-isu tanah tadi. Jadi insya-Allah tidak ada lagi kelewatan yang terlalu lama lah. Tambahnya, proses pembinaan semula serta naik taraf sekolah daif adalah usaha berterusan kerajaan kerana masih terdapat banyak sekolah yang akan diisytiharkan daif setiap tahun. Di Sarawak, ujar beliau, sebanyak 186 projek pembinaan dan naik taraf sekolah daif dilaksanakan dengan nilai keseluruhan sekitar 1.5 bilion ringgit. Bagi tahun ini, sebanyak 59 projek sama telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan melibatkan kos sebanyak 402 juta ringgit. Ke arah menarik minat pelajar mendekati kamus, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP mengambil inisiatif mewujudkan Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM. Ia adalah kamus di hujung jari atau boleh dirujuk secara dalam talian. Menurut Rohana Abdul Rahman, usaha PRPM ini bertujuan membantu pelajar membuat rujukan perkataan atau istilah dengan lebih mudah dan pantas. Dalam PRPM ni, bahagian perkamusan menyediakanlah pelbagai kamus yang biasanya dalam bentuk fizikal yang kita boleh akses dalam PRPM. Contohnya kalau yang ada dalam sekarang ni dalam Kamus Bahasa Melayu PRPM, kita ada Kamus Dewan Perdana, Kamus Pelajar edisi kedua dan juga kamus-kamus lainlah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tambahnya, PRPM boleh diakses di mana-mana sahaja secara percuma. Pengguna hanya perlu mempunyai capaian internet untuk mengakses portal tersebut. Selain perkataan dan istilah bahasa Melayu, makna sesuatu dialek juga boleh didapati melalui kamus dalam talian itu. Pengguna juga dapat mengalih bahasa sesuatu perkataan kepada bahasa Inggeris melalui portal berkenaan. Dalam pada itu, DBP turut mewujudkan portal gerbang kata yang bertujuan sebagai pengumpul maklumat daripada orang ramai dengan perbendaharaan kata bahasa Melayu.
daripada pelbagai sumber, termasuklah bahasa daerah, bahasa suku kaum, bahasa orang asli, kata Melayu lama, istilah dan padanan kata Melayu bagi bahasa asing. Kita sebenarnya kita boleh anggap portal Gerbang Kata ni satu ruang crowdsourcing. Kita ambil maklumat daripada rakyat. Jelasnya terdapat pelbagai perkataan atau istilah yang masih belum dimasukkan ke dalam kamus. Jadi inisiatif ini dilihat sebagai satu keperluan untuk merakam maklumat tersebut demi penggunaan generasi akan datang. Peralihan Kuala Lumpur ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN sejak semalam membolehkan lebih banyak aktiviti dan pergerakan dilakukan di ibu kota itu. Pastinya sudah ramai yang merindui untuk berkunjung semula ke lokasi menarik dan bersejarah di sekitar ibu negara yang sebelum ini sunyi sepi kerana Perintah Kawalan Pergerakan. Wartawan Ezrina Amir Hamzah yang melakukan tinjauan ada laporannya. Kuala Lumpur ternyata gah dengan mercu tandanya, antaranya Dataran Merdeka, Panggung Bandaraya dan bangunan Sultan Abdul Samad kembali menjadi tumpuan. Orang ramai tidak melepaskan peluang mengambil gambar, terutamanya di bangunan Sultan Abdul Samad yang menjadi lokasi kegemaran. Rugilah kalau tempat yang menarik macam ni, tempat bersejarah tapi sekadar orang lalu tengok dekat luar je, macam rugilah, kita tak tahu apa yang ada kat dalam. Macam saya sendiri pun baru dekat sini, dekat dalam pun saya tak pasti apa yang ada. Mungkin kalau ada pihak yang tertentu boleh bagi peluang untuk masuk tengok ke, sebab tempat ni jadi tempat tumpuan, bukan daripada rakyat kita je. Luar negara pun ramai yang datang sini, tengok sini, bergambar pun dekat sini. Itulah pernah juga tertanya-tanya kan apa dalam dia macam mana kan. Biasa tengok dekat luar je kan. Dekat luar pun dah cantik. Kat dalam tak tahulah bentuk dia macam mana kan. So kalau dapat masuk pun best juga kan. Panggung Bandaraya pula adalah antara panggung tertua di Malaysia. Berusia lebih 100 tahun, ia dinaik taraf sebagai lokasi untuk pementasan teater dan musikal yang kini dibuka semula seiring fasa 3 PPN. Sekarang saya rasa mungkin kita boleh buat kafe atau satu tempat untuk buat Instagram OOTD lah. Boleh menarik lebih banyak orang. Peralihan ke fasa 3 bagi Lembah Kelang sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada banyak pihak, antaranya sektor pelancongan domestik. Dan di Kuala Lumpur, kita memiliki banyak mercu tanda ikonik, bangunan bersejarah yang penuh dengan daya tarikan tersendiri. Namun, adakah ianya cukup untuk merancakkan kehadiran pelancong? Ataupun perlu dilakukan sesuatu dengan segera untuk menghidupkan kembali Bandaraya Kuala Lumpur? Izrina Amir Hamzah. Satu lagi tarikan baharu jika memilih Pulang Lang Tengah Terengganu sebagai lokasi percutian di fasa endemik. Selain dapat melakukan aktiviti air, pelancong boleh melakukan aktiviti lasak iaitu pendakian di lereng bukit serta cerun berbatu dengan laluan besi atau via ferrata. Butiran penuh bersama Muhammad Ishak Abdilangah. Via ferrata adalah perkataan Itali bermaksud laluan besi dan ia merujuk kepada trek khusus untuk aktiviti lasak memanjat sambil berpaut pada dinding atau lereng berbatu yang curam dan tinggi di kawasan pergunungan. Sebelum melakukan aktiviti via ferrata, pelancong perlu mendaki Bukit Batu Bulan dan 2 trek disediakan kepada pengunjung membabitkan laluan sejauh 730 meter untuk laluan santai dan 1.5 km bagi laluan mencabar yang mengambil masa antara 45 minit hingga 1 jam. Okey, kalau seperti sedia maklum, Pulau Lang Tengah memang famous dengan underwaternya, cantikan koral apa semua sebagainya. Namun selain daripada itu, kita ada aktiviti di darat. Jadi aktiviti di darat ni kita lebih tertumpu kepada jungle trekking dan yang terbaru kita ada laluan via ferrata, iaitu laluan menggunakan kabel dan juga alat keselamatan tali tinggi, dan kita akan menyusuri pinggir-pinggir batuan yang ada kat sini lah. Lebih istimewa, pelancong turut berpeluang menikmati panorama indah Laut Cina Selatan sepanjang mendaki via ferrata. Aktiviti ini bukan sahaja untuk golongan dewasa, malah sesuai disertai kanak-kanak seawal usia 12 tahun dan tiada had berat badan. So far, Alhamdulillah, kita dapat lihat apabila kebenaran rentas daerah dibenarkan tempoh hari, kita mula dapat melihat pergerakan pelancong domestik yang telah mula memenuhi dan juga mengunjungi tempat-tempat tarikan yang sedia ada di negeri mereka. So,
kami dapat jangkakan apabila kebenaran rentas negeri dibenarkan, kita akan dapat melihat limpahan para pelancong rakyat Malaysia yang telah lama terkurung untuk mula bercuti di tempat-tempat tarikan di Malaysia ni lah. Kita amat mengalu-alukan kedatangan para pelancong ke negeri Terengganu seperti di Pulau Lang Tengah ni. Langkah memperkenal Via Ferrata kepada pelancong juga bertujuan untuk mempelbagaikan aktiviti di Pulau Peranginan. Berikutan musim tengkujuh bakal tiba, pengusaha resort di pulau ini tidak akan menutup operasi. Sebaliknya menawarkan pakej itu kepada pelancong yang berminat, terutamanya golongan pendaki ke Terengganu. Masa monsun ni, dia biasa dia bulan 11, 12 dengan bulan 1. Dia cuma setiap bulan ada yang 7 hari gitu masa yang ombak besar. The rest of the day is comel sekali ya. So masa yang orang nak arrive Terengganu, check in sebelum 3 hari, so kita akan biar dia tahu sekarang ombak tak comel. So atau awak check in early atau postpone. Ilasak Via Ferrata ini merupakan pakej baru pelancongan di Pulau Lang Tengah dan dilaporkan satu-satunya Via Ferrata yang terdapat di Pulau Peranginan di Terengganu. Laporan Muhammad Isa Abdilangah. WhatsApp mengumumkan aplikasi kiriman mesej popular itu tidak akan menyokong kira-kira 52 telefon pintar mulai 1 November depan. Sekaligus jutaan pengguna WhatsApp akan disekat daripada menggunakan aplikasi itu kecuali menaik taraf peranti atau mengemaskini sistem operasi telefon pintar. Menurut WhatsApp, langkah diambil bagi melindungi pengguna dan memastikan aplikasi berkenaan selamat. Bagi peranti yang menggunakan sistem operasi Android, WhatsApp hanya menyokong Android 4.1 dan ke atas. Sementara telefon pintar yang menggunakan sistem operasi iOS, WhatsApp menyokong kemaskini iOS 10 dan ke atas. Namun bagi model-model tersenarai yang masih menerima sokongan naik taraf sistem operasi, termasuk iPhone 6s yang mempunyai sistem operasi asal iOS 9, pengguna perlu menaik taraf sistem operasi telefon pintar kepada yang terkini dan kemudian masih boleh menggunakan WhatsApp seperti biasa. Pengguna iPhone 4s dan model-model terdahulu pula tidak akan menerima akses WhatsApp kerana tidak disokong iOS 10. Sukan. Arena Sukan Tempatan hari ini dikejutkan dengan berita pemergian bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Sri Zulkifli Embong. Perkara itu disahkan salah seorang pegawai MSN dengan punca kematian masih belum diketahui. Menurut sumber Allahyarham, Datuk Sri Zulkifli dilaporkan meninggal dunia berseorangan di rumahnya di Pandan Indah, Ibu Negara. Kematian Allahyarham disedari beberapa pegawai MSN yang cuba menghubunginya sejak Jumaat lalu. Pagi ini beberapa pegawai MSN pergi ke rumah Datuk Sri Zulkifli namun mendapati rumahnya berkunci. Pihak polis dan bomba telah dihubungi dan selepas membuka pintu rumah, Allahyarham ditemui terbaring di ruang dapur. Punca kematian masih belum diketahui. Untuk rekod, Allahyarham pernah mengemudi MSN selama 7 tahun sejak April 2007 hingga Disember 2014. Datuk Sri Zulkifli juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Jawatankuasa Penganjur Sukan SEA Kuala Lumpur pada 2017. Allahyarham banyak berjasa kepada dunia sukan tanah air. Al-Fatihah buat keluarga Allahyarham.
Hasrat Malaysia untuk melangkah ke pentas final badminton Piala Sudirman buat kali pertama tidak kesampaian apabila tewas 1-3 kepada Jepun dalam aksi separuh akhir. Sekalipun tewas, skuad campuran negara tidak memberi laluan mudah kepada Jepun, terutamanya menerusi ketua pasukan Lee Zijia yang melakar kejutan menewaskan pemain nombor 1 dunia Kento Momota. Malaysia membariskan pemain sama seperti menentang Indonesia ketika turun berdepan pilihan kedua Jepun di separuh akhir. Beregu lelaki Aaron Chia Soh Weng-Yi dipertanggungjawabkan untuk memberi mata pertama kepada negara. Namun misi itu tidak berjaya untuk dijelmakan beregu nombor 8 dunia berkenaan apabila tewas straight set 15-21, 14-21 kepada pasangan di ranking ke-16 dunia Takuro Hoki Yuko Kobayashi. Ketinggalan 0-1 harapan untuk menyamakan kedudukan kemudian disandarkan kepada perseorangan wanita S. Kisona. Berdepan lawan di ranking kelima dunia, Akane Yamaguchi, Kisona gagal memberi saingan sebelum tewas mudah 7-21, 5-21. Kekalahan itu nyata memberi tekanan kepada pemain perseorangan lelaki Lee Zijia yang turun menentang jago Jepun Kento Momota. Sekalipun ketinggalan di awal saingan, Zijia mempamerkan kebangkitan dengan mengikat kedudukan 13 sama sebelum menang 22-20 di set pertama. Masuk set kedua, Zijia menampilkan permainan lebih kemas dan hasilnya Zijia berjaya mengejutkan Momota dengan kemenangan 21-19 sekaligus menjadikan kedudukan semasa 1-2. Harapan tinggi diletakkan kepada beregu wanita Perli Tan M. Tina yang berdepan Mayu Matsumoto, Misaki Matsumoto. Perli dan Tina menampilkan aksi terpuji sebelum tewas 19-21, 17-21 dalam tempoh 55 minit. Meskipun ditunjukkan jalan keluar di separuh akhir, skuad muda negara telah melepasi sasaran mara kesukup akhir yang ditetapkan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Beralih tumpuan kesayangan hoki siri jelajah United Kingdom, hat-trick Muhammad Razi Rahim membantu skuad hoki kebangsaan menumpaskan kelab hoki Beeston 3-1 sekaligus memberikan kemenangan pertama selepas 4 aksi. Pertembungan di pusat hoki Nottingham menyaksikan kelab hoki Beeston menjadi lawan terakhir Malaysia di England sebelum berlepas ke Ireland. Pakar pukulan sudut penalti negara Muhammad Razi Rahim cemerlang mempamerkan kemampuannya apabila meledak hat-trick. Ia bermula dengan gol pada minit ke-12 sebelum kembali diikat lawan 6 minit berselang. Razi menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-35 dan diturut melengkapkan hat-trick ketika permainan memasuki minit ke-42. Kemenangan 3-1 yang dicipta bermakna Malaysia mengakhiri 4 aksi persahabatan menentang pasukan kelab dengan 1 kemenangan dan 2 keputusan seri selain tewas sekali. Visual drone melintasi bangunan terbiar mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.